Assalamualaikum semua, diharapkan kamu semua berada dalam keadaan baik. Pada hari ini saya akan membentangkan satu tugasan berkaitan dengan sektor pengangkutan. Di bawah tajuk ini kita akan dapat melihat apakah faktor yang menyebabkan berlakunya pencemaran udara dan apakah kesan yang akan diterima sekiranya berlaku pencemaran. Bagi soalan pertama, sejauh manakah sektor pengangkutan menyebabkan berlaku pencemaran udara di Malaysia? Sebelum kita pergi ke huraian fakta, kita perlu melihat perkataan yang diberi, iaitu sejauh manakah. Sejauh manakah ini memerlukan dua jenis faktor, iaitu faktor yang wajib ialah faktor pengangkutan dan faktor lain-lain. Okey, bagi faktor pengangkutan, faktor yang pertama ialah keadaan kenderaan, iaitu kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik akan menyebabkan pembakaran bahan api dalam kenderaan tidak dapat diproses dengan baik. Kesannya, gas tercemar seperti gas karbon monoksida dan karbon dioksida akan terhasil lalu dibebaskan ke udara. Hal ini akan menyumbang kepada berlakunya pencemaran udara. Faktor pengangkutan yang berikutnya ialah bilangan kenderaan, iaitu pertambahan bilangan kenderaan di atas jalan raya, khususnya pada waktu puncak di bandar, mendorong kepada berlaku pencemaran udara. Pertambahan bilangan kenderaan di jalan raya membuatkan gas tercemar seperti gas karbon monoksida dibebaskan di atmosfera dalam kadar yang tinggi. Hal ini akan menjejaskan kualiti udara lalu menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Di samping itu, faktor bahan api kenderaan, iaitu kenderaan yang menggunakan diesel sebagai bahan api akan meningkatkan pencemaran udara. Hal ini disebabkan diesel mengandungi gas tercemar seperti gas karbon monoksida. Pembebasan gas karbon monoksida secara terus-menerus akan meningkatkan peratusan gas tercemar di udara. Hal ini mengakibatkan berlakunya pencemaran udara yang serius. Faktor kenderaan terakhir ialah keadaan jaringan pengangkutan, iaitu pada waktu puncak keadaan jalan raya akan bertambah sibuk dan sesak kerana penduduk mahu pulang ke rumah masing-masing setelah seharian bekerja. Keadaan jalan raya yang sesak membuatkan kenderaan bermotor seperti kereta rampas terpaksa menunggu lama di atas jalan raya untuk bergerak. Kesannya, gas tercemar seperti gas karbon monoksida dan karbon dioksida terpaksa dilepaskan dalam kadar yang tinggi sehingga mengakibatkan berlakunya pencemaran udara. Namun begitu, terdapat juga faktor lain, iaitu faktor aktiviti perindustrian. Aktiviti perindustrian akan mengakibatkan pencemaran udara apabila kilang-kilang yang menggunakan bahan api fosil seperti petroleum dalam pemprosesan barangan akan menghasilkan banyak gas tercemar seperti gas karbon monoksida dan karbon dioksida, sehingga kandungan gas tercemar itu terpaksa dibebaskan ke udara secara serentak. Kesannya, kualiti udara akan merosot sehingga terjadinya pencemaran udara. Faktor yang berikutnya pula ialah aktiviti penjanaan sumber tenaga, iaitu aktiviti yang menggunakan bahan api fosil seperti aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli akan menghasilkan gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Hal ini akan membuatkan kandungan gas tercemar di atmosfera meningkat. Kesannya, indeks pencemaran udara meningkat lalu menyebabkan berlakunya pencemaran udara yang serius. Faktor yang terakhir ialah aktiviti pembakaran hutan, iaitu apabila berlaku kebakaran hutan yang besar, maka banyak gas tercemar seperti gas karbon dioksida akan terbebas ke atmosfera. Kandungan gas tercemar yang tinggi di atmosfera akan menyumbang kepada berlakunya pencemaran udara yang serius. Ini menunjukkan data indeks pencemaran udara di seluruh dunia yang bertarikh 19 September 2019. Berdasarkan data yang diberi, hal ini jelas menunjukkan negara Malaysia merupakan negara yang mengalami pencemaran udara yang sangat teruk.
Bagi pengetahuan kita semua, tahap pencemaran udara terbahagi kepada 5, iaitu baik, sederhana, tidak sihat, sangat tidak sihat dan berbahaya. Tahap pencemaran ini menunjukkan peratusan, iaitu baik 0 hingga 50, sederhana 51 hingga 100, tidak sihat iaitu 101 hingga 200, sangat tidak sihat 201 hingga 300, dan berbahaya 300 hingga 500. Bagi mendapatkan maklumat yang jelas mengenai indeks pencemaran udara di Malaysia, anda semua boleh melayari laman web APIMS di Google. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu jelaskan kesan pencemaran yang tinggi terhadap persekitaran fizikal dan manusia di Malaysia. Pencemaran di Malaysia terbahagi kepada 3, iaitu pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran bunyi. Bagi pencemaran udara, kesan pencemaran udara terhadap alam sekitar ialah boleh menyebabkan berlakunya jerebu, iaitu peningkatan kandungan partikel terampai di udara yang terdiri daripada debu dan asap kenderaan menyebabkan udara menjadi kotor dan berhabuk. Kesannya persekitaran akan menjadi berjerebu. Kesan yang berikutnya pula ialah peningkatan suhu, iaitu pembebasan gas rumah hijau dari asap kenderaan bermotor dalam skala yang banyak seperti pembebasan gas karbon dioksida akan meningkatkan kandungan gas tercemar di lapisan atmosfera. Hal ini akan menyebabkan bahangan bumi tidak dapat dibebaskan ke lapisan atmosfera. Kesannya, haba yang terperangkap di ruang udara menyebabkan suhu persekitaran akan meningkat. Kesan pencemaran udara juga boleh menyebabkan berlakunya hujan asid. Hujan asid ini akan berlaku apabila berlakunya kejadian letusan gunung berapi yang membebaskan banyak gas sulfur ke atmosfera. Apabila gas sulfur bertindak balas dengan radiasi matahari, maka akan terhasil asid sulfurik lemah. Melalui pencampuran wap air dengan asid sulfurik, maka akan terbentuk awan. Kesannya akan turun air hujan yang dikenali sebagai hujan asid. Kesan pencemaran udara terhadap alam sekitar fizikal terakhir ialah berlakunya gangguan ekosistem hutan, iaitu aktiviti pembalakan yang dilakukan secara haram akan menyebabkan banyak spesies pokok dimusnahkan. Kemusnahan pokok ini akan menyebabkan haiwan yang tinggal di hutan seperti harimau akan kehilangan habitat sekaligus mengancam spesies harimau. Kesannya, ekosistem di hutan akan terganggu kerana berlaku ketidakseimbangan dalam spesies flora dan fauna. Kesan pencemaran udara terhadap alam sekitar manusia ialah boleh menjejaskan kesihatan, iaitu kandungan gas tercemar seperti gas karbon dioksida yang tinggi di udara akan mengganggu sistem manusia. Hal ini kerana ketika manusia menjalankan proses respirasi, mereka akan menghirup gas tercemar, menyebabkan bahan pencemar diserap masuk ke dalam paru-paru. Kesannya, fungsi paru-paru akan terjejas sehingga menyebabkan penyakit asma yang serius. Kesan yang berikutnya ialah menjejaskan aktiviti ekonomi, iaitu apabila hujan asid turun, maka kesuburan tanah akan berkurang. Hal ini disebabkan tahap keasidan dalam tanah terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan aktiviti pertanian seperti penanaman padi akan terjejas dan hasil yang diperoleh tidak berkualiti. Kesannya, aktiviti pertanian akan terjejas. Seterusnya boleh menghadkan jarak penglihatan. Apabila berlaku kejadian jerebu, maka asap yang tebal akan memenuhi ruang di atmosfera. Hal ini akan mengakibatkan jarak penglihatan manusia menjadi terhad. Kesannya, segala aktiviti yang melibatkan di luar rumah terpaksa dihentikan. Kesan pencemaran udara terakhir terhadap alam sekitar manusia ialah menjejaskan aktiviti harian, iaitu suhu yang tinggi dan cuaca yang panas menyebabkan bekalan air bersih domestik terjejas. Hal ini akan mengakibatkan aktiviti harian seperti membasuh
dan memasak akan terjejas. Kesannya, aktiviti harian penduduk yang kebiasaannya penduduk lakukan tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Kesan yang berikutnya pula ialah kesan pencemaran air. Kesan pencemaran air terhadap alam sekitar fizikal boleh mengganggu ekosistem akuatik. Perubahan nilai pH air akibat daripada sisa-sisa racun perosak yang disalurkan ke sungai melalui aktiviti penyemburan racun. Hal ini akan mengganggu habitat hidupan akuatik seperti ikan dan udang. Kesannya, pembiakan akuatik akan terjejas sehingga berlaku kepupusan pelbagai spesies akuatik. Kesan terhadap alam sekitar manusia ialah akan menjejaskan bekalan air bersih, iaitu apabila aktiviti pembangunan dijalankan di kawasan tadahan secara keterlaluan, maka bekalan air bersih akan merosot akibat aktiviti penggalian di dasar sungai. Kesannya, pengagihan bekalan air bersih kepada isi rumah untuk kegunaan domestik akan terjejas. Kesan yang lain ialah akan menjejaskan kesihatan. Apabila air sungai dicemari dengan najis dan sampah sarap, hal ini akan menggalakkan pembiakan bakteria E. coli dalam air. Sekiranya penduduk menggunakan air tersebut untuk diminum, maka akan mengalami penyakit cerit-berit dan muntah. Kesannya, kesihatan penduduk akan terjejas teruk. Kesan pencemaran air terhadap alam sekitar manusia juga ialah boleh menjejaskan aktiviti ekonomi, iaitu apabila air sungai kotor yang dicemari dengan sampah sarap, maka pemandangan sungai kelihatan kotor dan berbau. Hal ini akan mengakibatkan aktiviti pelancongan terjejas kerana tiada pelancong yang ingin melancong ke Malaysia disebabkan pencemaran tersebut. Kesan yang seterusnya ialah menjejaskan aktiviti domestik. Apabila air sungai kotor akibat daripada pembuangan sampah sarap ke dalam sungai, hal ini akan menyebabkan aktiviti mencuci pakaian tidak dapat dijalankan seperti biasa kerana air keruh yang boleh melunturkan warna pakaian. Kesannya, aktiviti domestik akan terjejas. Di samping itu juga, pencemaran air juga boleh meningkatkan kos sara hidup, iaitu apabila bekalan air tercemar, maka untuk mendapatkan bekalan air bersih perlu dikenakan bayaran tertentu oleh kerajaan kerana bekalan air bersih sangat terhad. Hal ini akan meningkatkan kos sara hidup penduduk disebab melalui pembelian air untuk mendapatkan bekalan air bersih. Kesan yang terakhir ialah kesan pencemaran bunyi. Kesan pencemaran bunyi terhadap alam sekitar fizikal boleh menyebabkan gangguan kehidupan fauna, iaitu tahap bunyi suara tentera yang kuat membuatkan hidupan spesies ikan paus di dalam laut akan terganggu untuk menjalankan proses pembiakan. Kesannya, gangguan berterusan ini akan menyebabkan spesies paus pupus disebabkan tidak dapat menjalankan pembiakan dengan baik. Kesan pencemaran bunyi juga boleh terjadi terhadap alam sekitar manusia. Antaranya ialah boleh menjejaskan kesihatan, iaitu bunyi yang kuat dan bising, iaitu bunyi kapal terbang dan kereta api menyebabkan seseorang itu rimas. Hal ini akan mengakibatkan tekanan darah dan mengakibatkan berlakunya tekanan darah dan gangguan tidur. Kesannya, tahap kesihatan manusia akan terjejas yang boleh mengakibatkan berlakunya tekanan darah tinggi dan juga gangguan mental. Pencemaran bunyi ini juga boleh menjejaskan aktiviti harian, iaitu bunyi yang bising dari kenderaan seperti motosikal dan lori kerana rumah terbina bersebelahan dengan jalan raya yang sibuk akan mengganggu tumpuan seseorang untuk mengulang kaji. Kesannya, aktiviti mengulang kaji pelajaran tidak dapat berjalan dengan sempurna. Kesan yang seterusnya akibat daripada pencemaran bunyi ialah menjejaskan aktiviti ekonomi, iaitu bunyi bising akibat aktiviti penggerudian berhampiran kawasan hotel menyebabkan pelancong yang menginap di hotel tersebut akan berasa terganggu. Hal ini akan membuatkan
Pelancong tidak akan melancong ke Malaysia buat kali kedua. Kesannya aktiviti pelancongan terjejas kerana kehadiran pelancong yang kurang. Pencemaran bunyi yang terakhir terhadap alam sekitar manusia ialah boleh menjejaskan kualiti hidup, iaitu salakan angin kuat dari rumah jiran sebelah menyebabkan suasana di kawasan perumahan menjadi bising. Kesannya masa rehat dan masa bersama keluarga akan terganggu.